Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pertamanya syukur kepada Allah, dipanjangkan lagi umur kita, dapat kita sambung sirah Nabi kita, sudah pun siri ke-11 pada hari ini. Dan kita memohon maaf terlewat 15 minit ni kerana masih lagi cari coverage. Betul tu Ustaz Zamri, kita masih lagi cari coverage walaupun di bawah pokok ni. So saya tengok dulu rakan-rakan yang ada dengan kita pada pagi ini. Di samping kita nak share tu ya, kita nak share sebanyak-banyaknya sirah Nabi siri ke-11. Yang bersama kita pagi ini Kak Ruzi, terima kasih. Begitu juga sahabat saya daripada Indonesia, Rizki Naila, terima kasih Naila. Lia dan juga Ustaz Zamri saya. Kak Sep, alhamdulillah Kak Sep. Angin sepoi-sepoi bahasa tu, alhamdulillah, duduk bawah pokok ni. Kemudian ayahku Syed Amran, terima kasih. Begitu juga Muhammad Afiq, terima kasih Fiq. Dan juga adik Dr. Siti saya, Dr. Safiah, terima kasih. Dan rakan-rakan yang on the way nak masuk ke dalam grup dalam perbincangan kita petang ini, sirah Nabi siri yang ke-11. Sahabat-sahabat sekalian, kita dah habis semalam secara ringkas perbincangan umur Nabi 50 tahun. Dan kita terhenti semalam dekat Isra' Mi'raj Nabi SAW. Semalam ingat ke tidak, kita dah sebut Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Dan kita baca hadis daripada Sahihul Bukhari yang panjang lebar itu, berkenaan bagaimana Nabi tengok dia daun-daun pada pepohon di Sidratul Muntaha. Kata Nabi, lebarnya seperti telinga-telinga gajah. Dan kita baca juga hadis malam di Sidratul Muntaha, Nabi kata dengar bunyi goresan qalam sedang menulis takdir. Dan banyak hadis yang kita sebut bagaimana Nabi masuk syurga, diperlihatkan neraka. So hari ini kita nak detailkan lagi hadis tentang Isra' Mi'raj itu. Antaranya Allah mengizinkan Nabi masuk ke dalam syurga. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi masuk ke dalam syurga. Terima kasih Abang Rahim. Selamat datang Abang Rahim. Nuraini, terima kasih ni. Waalaikumsalam ni. Begitu juga adik besang saya, Wan Suryana. Tak lupa kepada Prof Azmi saya daripada Sungai Merap Kelia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Prof, kita masih lagi bincang Isra' Mi'raj semalam Prof. Jadi Isra' Mi'raj semalam kita dah bincang sampai ke Nabi di Sidratul Muntaha. So yang kita nak sambung ni, Nabi dibawa masuk ke dalam syurga. Nabi dibawa masuk ke dalam syurga. Yang mana dalam syurga ni hadis menyebut, Nabi kata, Nabi beritahu kita, tanah dalam syurga tu diperbuat dari kasturi. Tanah dalam syurga itu diperbuat daripada kasturi Kak Ramlah. Haji Pak Cat. Daripada kasturi. Bayangkan kita ambil tanah, cium, ya Allah wanginya, ada kasturi. Dan batu-batu kerikil yang ada sekitar jalan dalam syurga tu, tanah dalam syurga tu kasturi. Batu-batu yang duduk di tepi-tepinya itu dia terdiri daripada permata-permata. Terdiri daripada permata-permata. Bayangkan. Ini syurga Nabi SAW sebut. Dan kalau kita baca hadis berkenaan dengan syurga ni, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan, begitu juga muttafaqun alaih, beberapa hadis yang banyak tentang syurga. Ada disebut antaranya ialah orang yang memasuki syurga, rombongan pertamanya, dia ikut rombongan. Rombongan pertama yang masuk ke dalam syurga, wajahnya seperti bulan purnama. Bayangkan Allah Ta'ala buat syurga ni molek, comel, indah. Dan orang yang nak masuknya pun begitulah juga, terlebih lagi molek, indah, comel. Jadi atas dasar itu, kita sebut tentang hadis ni bagaimana elok dan juga moleknya syurga itu. Tanahnya kata Nabi daripada kasturi.
Tanahnya daripada kasturi, Kim. Terima kasih, Kim. Begitu juga Zul daripada Bukit Mertajam. Zul, ya betul. Abang Sally, Abang Isa, Nur Hayati Rojikan, Cikgu Ding saya, Alhamdulillah. Tanahnya daripada kasturi, batu-batunya pula daripada permata. Daripada permata. Dan debu dalam syurga ni terdiri daripada za'faran, yang kita panggil saffron tu lah. Sambil-sambil minum air teh, letak sehelai dua tu, nak bagi sedap sikit kot agaknya. Saffron yang kita letak dalam masakan tu. Tetapi tentu lebih baik lagi dalam syurga nanti. Tapi itu adalah debu di dalam syurga. Dan juga disebut lagi dalam syurga, selain daripada debunya itu za'faran, tanahnya kasturi, batu-batunya permata, di dalam syurga ni umur kita sebaya. Mudah-mudahan kita masuk syurga hendaknya lah. Walaupun kesalahan kita banyak sangat, tetapi Allah Maha Pengampun, kita pun mahu berubah nak jadi baik, mudah-mudahan. Maka dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Okey, bila kita masuk syurga nanti insya-Allah, umur kita sebaya, Haris, sebaya umur kita. Umur kita semua sebaya lebih kurang 30-an, semua sekali penghuni dalam syurga. Dan dalam hadis lain kita baca lagi, ada satu angin yang bertiup dalam syurga. Angin ni bertiup dalam syurga, ia menyapu wajah-wajah dan tubuh badan kita. Mana angin dalam syurga tu bila kena muka, kena tubuh kita, ia menambah keelokan, kecantikan, kesegakan kita penghuni syurga. Itulah sahabat-sahabat sekalian, berbeza sangat kalau kita tengok keadaan dalam syurga akhirat dengan dunia sekarang. Dunia ni Sally, kita cantik macam mana pun dia akan mengalami perubahan. Mungkin kita tengok gambar kita 10 tahun yang lalu dengan gambar kita sekarang, jauh sangat. Sebab tu ramai kawan-kawan Cikgu Din, bila dia nak buat Facebook, akaun Facebook, dia akan letak gambar profil tu gambar zaman muda ataupun gambar zaman dulu-dulu. Kerana apa? Dulu elok, molek, putih, cergas. Sekarang kita semakin kurang. Yang disebut oleh Allah dalam surah Yasin tu. Awaman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Sesiapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kurangkan kejadiannya. Maknanya fikirannya mungkin lemah, tak macam dulu. Tenaganya pun dah jadi kurang. Matanya pun dah jadi tak berapa nampak sangat macam dulu. Ni hidup atas dunia akan berlaku kekurangan. Tetapi kita baca dalam hadis Isra' Mi'raj tadi, bila Nabi masuk dalam syurga, apa yang kita sebut tadi, ada angin. Angin dalam syurga ni dia bertiup, lalu bila terkena ahli syurga, terkena wajah contohnya, semakin elok rupa paras kita. Terkena tubuh badan, semakin elok, semakin baik tubuh badan kita. Ini bezanya syurga ya. Nabi masuk ke dalam syurga pada malam Isra' Mi'raj itu, Abang Rahim saya. Baik. Selamat datang kepada adik Nur Fariza. Terima kasih adik Nur Fariza. Okey, baik. Kemudian Nabi juga kata dalam syurga, Nabi dengar tapak kaki Bilal bin Rabah. Maknanya nak menunjukkan ketinggian ataupun kehebatan, kelebihan Bilal bin Rabah tu, walaupun hamba abdi atas dunia, bangsanya pula kulit hitam. Kemudian di belakang tubuhnya kita baca dalam manaqib biografi Bilal, tak ada walau seinci pun yang rata daripada parut. Kena seksa, kena azab oleh tuannya. Bilal ni yang telah kita sebut dulu, dibaringkan di atas bara api di atas padang pasir. Dibaringkan atas bara api di atas padang pasir. Sewaktu orang-orang Arab, orang-orang kafir Mekah seksa dan azab dia. Ini kerana dia masuk Islam lah. Dia masuk Islam. So Nabi kata, aku dengar bunyi tapak kaki Bilal bin Rabah di dalam syurga, nak menunjukkan apa dia? Ketinggian Bilal, kehebatan, kelebihan, dekatnya hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan apabila peristiwa Isra' Mi'raj ni dah berakhir, Nabi dah turun semula ke bumi, Nabi pernah tanya Bilal. Ni yang kita nak belajar hadis ni. Ni yang kita nak cuba amal apa yang disebut dalam hadis ni. Apa Nabi tanya pada Bilal? Apa amalan kamu, Bilal? Aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Maka Bilal kata, ya Rasulullah, ada 2 amalan aku. Ni Cikgu Ding, kita nak apa ni? Nak catat ni. Kita nak catat ni kepada rakan-rakan kita. Kata Bilal, ada 2 amalan yang aku buat, Rasulullah. Pertama, aku tidak azan, tidak akan bang, melainkan dengan berwuduk. Cikgu Din, kita bila bang, bila azan dekat masjid, dekat surau, dekat balasah, dia tak wajib ada wuduk, tak wajib. Tetapi bila kata aku tidak akan azan, melainkan aku ada wuduk, dijaga wuduknya. Bahkan azan pun dengan berwuduk. Satu. Ingatlah kalau ada kawan-kawan ni Bilal di sekolah, di kampung, di surau. Ingatlah. Pertama, tidak azan kata Bilal, melainkan aku ada wuduk ya Rasulullah. Satu. Kedua, dan selepas sahaja azan, aku iringi dengan solat sunat. Aku iringi dengan solat sunat 2 rakaat itu. Maka kata Bilal, aku rasa Rasulullah yang semayang sunat tu kot. Itu yang menyebabkan Allah angkat darjatku ini sehingga engkau kata dengar tapak kaki aku dalam syurga itu. Maka Nabi kata, tidak Bilal, bihima, melainkan kedua-dua itu. Kedua-dua amal yang kamu buat tadi itulah sebenarnya menaikkan darjatmu, diangkat Tuhan di sisinya. Jadi Cikgu Din, Sally, Wan, Mama Tengku Haizan, walaupun tak ada masuk lagi ni, on the way insya-Allah, kita nak beramal beginilah. Kekal dalam wuduk, ada wuduk, masing-masing ada wuduk ni kan, ada wuduk. Kemudian nak semayang sunat sebanyak-banyaknya lah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ni Cikgu ya, semayang di halaman rumah, semayang ruang tamu, semayang apa yang tak sempat kita buat dulu waktu sibuk, waktu beraktiviti setiap hari tu di luar. Baik. So ni antara apa yang Nabi tengok dalam syurga. Kita akan sebut lagi lanjutan hadis syurga ni, bagaimana Nabi dengar suara syurga bercakap, berdialog dengan Allah. Kita akan sebut sekejap lagi. Dan kemudian Nabi diperlihatkan neraka. Cuba tengok perkataan kalimah yang digunakan dalam riwayat ini. Kalau sebut syurga, Nabi dibawa melawat dalam syurga, masuk dalam syurga. Tapi bila sebut neraka, Nabi diperlihatkan, Cikgu Ding, diperlihatkan akan neraka. Kenapa begitu? Sebab neraka ni memang tak boleh melawat. Neraka tak boleh nak melawat kecuali Allah nak tunjuk, ditunjuk pada Nabi. Antaranya yang disebut dalam riwayat yang kita baca ini, Nabi kata, aku diperlihatkan neraka dan aku melihat Malik Zabaniyah. Siapa Zabaniyah? Penjaga neraka. Betul. Penjaga neraka Haris. Yang mana kata Nabi, Zabaniyah ni sejak Allah Ta'ala cipta dia tak pernah senyum lagi. Cuba bayang tu Cikgu Din. Bayang Wan, Kak Ramlah, cuba bayang. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan neraka, okey. Dan aku melihat Zabaniyah, penjaga neraka. Dan apa komentar Nabi bila tengok Zabaniyah? Kata Nabi, Zabaniyah ni sejak Allah cipta dia dulu, dia tak pernah senyum lagi. Tak pernah senyum. Hatta kata Nabi, kepada aku pun dia tak senyum pada malam itu. Bayanglah sahabat-sahabat sekalian, apa salahnya Zabaniyah senyum pada Nabi. Paling tidak Nabi malam Isra' Mi'raj, Allah tunjuk neraka, paling tidaklah Zabaniyah kata, ya Rasulullah, selamat datanglah, tengoklah Rasulullah, ni ahli neraka belaka. Paling tidak sebabnya Rasulullah yang mari melawat. Tetapi pun Nabi kata, dah, hatta kepada aku pun dia tidak senyum. Hatta kepada aku pun dia tidak senyum. Ni nak menunjukkan Zabaniyah ni rupanya dengan karakternya, dengan kerjanya jaga neraka, memanglah padan, memang sepatutnya.
Sebab itu ada riwayat kata, dalam hadis pun sebut, sesiapa yang melihat wajah Zabaniyah sudah cukup dah rasa azab, rasa seksa. Tengok muka Zabaniyah tu dah rasa azab, rasa seksa dah. Macam kita lah cikgu Din sekolah rendah dulu. Tak, guru besar sekolah kita, cikgu sulung, pauh, cikgu apa ni, Allah yarham cikgu Razak, dua-dua meninggal belaka dah cikgu kita, guru besar dulu. Kalau sebut guru besar ni tu orang takut sama, tak tengok muka lagi. Saya kalau tengok kereta tu tempat parking, kereta cikgu Razak warna merah, Allah yarham dah, ada. Oh, takut sangat sebab guru besar ada di sekolah. Tapi kalau tengok bawah bumbung parking kereta tu, kereta merah tak ada, senang hati, lapang, seronok, berlari sana sini. Nak menunjukkan apa tu? Haibahnya guru kita dulu. Sampai kursi guru pun orang tak berani duduk dulu cikgu Ding. Kursi guru dulu pun orang tak berani duduk. Apa ni kat ramlah saya. Nak menunjukkan berhaibah. Lalu Zabaniyah ni katanya Nabi sejak Allah cipta. Tidak pernah senyum lagi Wan. Tak pernah senyum lagi. Tak pernah senyum lagi. Saya teringat satu ketika saya dijemput berceramah kepada Banduan. Banduan ni pula cikgu Ding kisnya berat-berat lah. Ada yang tetok orang, ada yang cekik orang, ada yang macam-macam lah jenayah ni, kita tak mau sebut lah, takut dengar pun takut. Tapi saya diminta pergi ceramah kepada mereka. Saya masuk. Polis yang iring saya tu bukan main lagi. Dia kata, "Tok, masuk kat sini, Tok." Bila masuk satu laluan, ada kunci pula. Buka kunci, masuk lagi. Dah masuk dah, buka kunci pula, masuk lagi. Kemudian bila sampai tempat ceramah, Banduan tak ramai sangat waktu nak ceramah tu. Cuma katanya, jarak kita ceramah tu jauh sikit. Jauh sikit. Dan kita tengok cikgu, orang-orang hak buat jenayah berat ni lah, bunuh orang, tetok orang ni bukan semualah. Tapi kebanyakan muka tu, ya Allah, bekeng sangat cikgu Ding. Kita tengok tu muka bekeng. Kita nak ceramah dengar takut. Tetapi apa yang saya nak beritahu ni, ya, penjenayah tu muka tu dah muka garang dah. Polis hak jaga mereka garang lagi mukanya. Garang lagi cikgu Din. Nak kata apa tu Prof Azmi saya nak beritahunya, iaitulah Zabaniyah tu wajahnya Zabaniyah. Kalaulah ahli neraka tengok wajahnya saja, walaupun tak diazab dalam neraka pun, andai kata begitu, pun dah rasa azab dah dengan melihat wajah Zabaniyah. Ini riwayat yang kita baca dalam Isra' Mi'raj. Nabi kata, aku diperlihatkan Zabaniyah, diperlihatkan neraka dan nampaklah Zabaniyah jaga neraka tu. Dan sungguhlah Zabaniyah ini tidak pernah senyum sejak Allah ciptakan dia. Bayangkan ya, ni pengalaman Nabi tengok pada malam Isra' Mi'raj, sahabat-sahabat sekalian, pada malam Isra' Mi'raj itu. Dan tak lama kemudian Nabi menerima kefarduan solat. Nabi terima kefarduan solat. Maka solat asalnya kita tahu cikgu ya, Prof ya, itulah sebanyak 50 waktu. Ni riwayat yang sudah kita tahu, sudah kita hadam dah masing-masing dah. Kemudian dikurangkan sampailah jadi banyak mana Syekh Zamri saya, 5 waktu saja. Itu pun Syekh Zamri ramai juga di kalangan sahabat-sahabat kita kata tu, kenapalah Nabi tak pergi sekali je lagi minta kurang. Kurang-kurangnya jadilah 3 ke, jadi 2 waktu setengah ke. Bayangkan tuan-tuan ya. Nak kata apa dianya? Allah dah kurang dah daripada 50. Jadi 5 waktu, alhamdulillah. Walaupun 5 waktu Allah kira penuh juga kalau kita buat 5 waktu itu. Atas dasar itu, sembahyang yang paling sempurna dalam sejarah ibadat solat yang Allah perintah kepada manusia melalui nabi-nabi terdahulu pun, hatta kepada zaman kita ni, inilah solat yang paling sempurna, solat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' Mi'raj itu. Ini sembahyang paling sempurna. Walaupun 5 waktu banyak sikit daripada orang dulu, tak apalah, paling sempurna.
Walaupun rakaatnya berbeza-beza, 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, berbeza, tak macam orang dulu 2 rakaat saja dalam tempoh 2 waktu, tak apalah, ini solat paling sempurna. Sebab itu Cikgu Ding, kita nak ikhtiar, nak mikir, nak usaha Prof Azmi, nak cuba sebaik yang boleh. Saudara saya Mak Salmi Sabeki, terima kasih. Begitu juga Abang Rusdi Saad dan rakan-rakan kita yang ada. Tuan guru saya pun ada ni, Awan Tanjak, tuan guru saya dalam bidang tanjak ni, alhamdulillah. Baik. Sebab itulah kita nak jaga Cikgu Din. Nak jaga apa? Macam mana nak jadi semayang kita ni biar molek. Molek pelaksanaannya, molek dari segi jaga waktunya, molek dari segi semayang awalnya, jemaahnya. Janganlah hendaknya kita rengang-rengangkan semayang cikgu ya. Cikgu Din jangan kita berharap begitulah. Saya pun cerita pada saya jugalah. Maklumlah kadang-kadang banyak lagi di kalangan kita semayang subuh kadang lewat. Dah pukul 11.30 pagi baru nak solat subuh. Maka bila semayang pukul 11.30 pagi semayang subuh, niat pun jadi berubah juga Cikgu Ding. Usalli fardhu subhi gajahi lillahi ta'ala. Bayang tu. Bayang tu Cikgu Ding. Kita berharap rakan-rakan kita ni antara orang yang awal solat, jemaah, jaga semayang dan berdoalah sesama kita. Mudah-mudahan selamat berkat belaka. Maknanya semayang perkara yang besar. Lambang ubudiyah, perhubungan antara kita dengan Tuhan kita. Okey, baik. Dan Nabi terima kefarduan solat. Selain daripada Nabi terima kefarduan solat, Nabi terima apa lagi Wan? Nabi terima apa lagi Haris? Nabi terima ayat-ayat terakhir suratul Baqarah. Ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah yang kita baca semua lepas semayang tu. Rupanya Nabi terima secara langsung. Nabi terima secara langsung ni mengikut sebahagian mufassirin dalam kitab-kitab tafsir mereka. Dan selain daripada terima solat, dan juga selain daripada terima ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah secara langsung pada malam Isra' Mi'raj itu, Nabi juga terima janji Allah nak mengampunkan dosa umatnya kalau bertaubat. Dosa umatnya kalau taubat, Nabi terima janji daripada Allah, Allah nak ampun. Kita baca dalam hadis riwayat Imam Muslim, adik siti saya, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Allah ni maha pengampun sangat-sangat ni, sehingga disebut dalam lafaz hadis ni berulang-ulang banyak kali dengan perkataan seperti yang saya nak sebut ni. Sekiranya satu orang hamba itu berdosa, kemudian dia bertaubat, aku terima. Kemudian dia buat dosa pula, tetapi dia taubat, aku terima. Kemudian dia berdosa pula, dia bertaubat, aku terima. Kemudian dia buat dosa pula dah Cikgu Ding, tapi dia taubat, aku terima. Kemudian dia berdosa lagi, kemudian taubat, aku terima. Dia berdosa lagi, kemudian taubat, aku terima. Sehingga hujung hadis ni sebut, aku tidak kira berapa kali ia melakukan dosa. Setiap kali dia mahu bertaubat kepadaku, aku ampunkan dia. Ampun ya Allah. Bayangkan Cikgu Azmi saya, begitu juga Abang Rahim, cuba tengoklah. Bayanglah Allah Ta'ala ni maha pengampun sangat. Ya, baik. Ini yang antara Nabi terima secara langsung ya, solat 50 waktu kemudian dikurangkan jadi 5 waktu. Walaupun kita buat 5, Allah kira 50 juga. Rahmatnya Allah Ta'ala ni satu. Kemudian Nabi terima apa tadi? Ayat-ayat terakhir suratul Baqarah yang kita amal zikir lepas mayang semua tu. Kemudian Nabi terima janji daripada Allah nak ampunkan umatnya kalau ada yang berdosa, yang buat salah, Allah nak ampun. Baik. Kemudian subhanallah, berlakunya kepada Nabi juga, Nabi melihat beberapa perkara yang Allah Ta'ala tentukan nak tunjuk pada Nabi.
yang selalu kita baca dalam Isra' Mi'raj tu. Orang pecahkan kepala, orang pikul satu bebanan, walaupun bebanan tu berat, ambil lagi pikulan baru untuk tambah beban. Kemudian ada dilihat Nabi sekelompok manusia yang memakan daging yang busuk, walaupun ada daging yang molek, ditinggalkan daging yang molek itu. Kemudian ada disebut lagi bahawa Nabi SAW diperlihatkan ada segolongan manusia yang keluar kepingan-kepingan api dari dubur-dubur mereka. Ni barangkali sudah disyarah dan sudah kita faham dalam riwayat Isra' Mi'raj ini. Kita terus nak ke depan sikit. Itulah berkenaan Nabi dengar suara syurga dan suara neraka bercakap dengan Allah Ibrahim. Bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abang Rusdi dan juga adikku saya daripada Labuan. Terima kasih adikku ni Izdan saya. Apa dia? Nabi dengar suara bercakap dengan Allah. Suara siapa? Suara syurga dengan suara neraka. Ni Jibril kata itu suara syurga. Apa syurga bercakap dengan Allah? Nabi dengar. Ni yang kita nak baca hadis ni. Iaitulah kata syurga pada Allah. Wahai Allah, sewaktu engkau ciptakan aku dulu, engkau berjanji nak masukkan orang ke dalam aku ni. Wahai Allah, manakah orang itu? Bilik-bilik aku dalam syurga ni kosong lagi. Tak kosong apa? Pasal orang tak masuk lagi. Mana orangnya ya Allah? Bilik-bilik ni kosong lagi. Sutera-sutera belum dipakai. Air-air daripada piala yang tinggi kakinya belum diteguk lagi. Bidadari-bidadari menunggu pasangannya. Manakah orang-orang itu wahai Allah? Tanyanya syurga pada Nabi. Padanya Allah. Maka Nabi dengar, Allah jawab. Allah jawab akan pertanyaan syurga tadi. Apa dijawab oleh Allah? Laki kepada engkau wahai syurga jannah, lakil muslimina wal muslimat. Orang yang akan masuk kamu ni, yang aku berjanji, mereka ialah muslimin, orang Islam laki-laki macam kita semua ini, muslimat, dan juga orang puang macam orang Islam macam kita semua ini, muslimin muslimat, mukminin mukminat, orang laki-laki beriman sangat walaupun dalam keadaan ujian, susahan ataupun dalam keadaan cobaan seperti hari ini, dia tetap jaga imannya, dia jaga keyakinannya pada Allah, bergantung harap dia pada Allah. Tu dia. Mukminin mukminat, orang puang gitu juga. Az-zakirina waz-zakirat, orang yang berzikir. Berzikir, baik lelaki baik perempuan, tak putus-putus berzikir, duduk bawah pokoknya, sambil-sambil bilang buahnya, dia tasbih subhanallah 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 subhanallah, sambil-sambil dia menyaku merupuk, nak bersih sapuh halaman rumah, dia berzikir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, sambil-sambil dia duduk depan rumah, tengok ruang tamu, tengok ceritalah drama rumah kedai ke bulan puasa, drama opoh ke, ataupun tengoklah cerita apa, sambil dia istighfar, astaghfirullahalazim 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 astaghfirullahalazim, zikir, istighfar, tasbih kepada Allah. Jadi orang-orang yang berzikir, orang-orang yang bertasbih, didengar oleh Nabi dalam hadis ini, riwayat ini, bahawa Allah janjikan mereka masuk ke dalam syurga, masuk ke dalam syurga. Liari saya dan juga Azizah Zah, betul. Abang Rahim, satu peristiwa saya teringat bila sebut zikir ni ya. Antara orang yang melazimi zikir sebelum matinya, sehinggalah hujung hayatnya, terkenal banyak zikir, banyak khalwah, banyak bersendirian, koreksi diri, muhasabah diri. Siapa orangnya? Siapa orangnya adik Siti saya? Adikku daripada Labuan. Siapa agaknya? Orang ni kita kenal. Dan sebelum meninggalnya terkenal dia ni banyak zikir dan banyak bersendirian. Terkenal orang ni, adik Siti. Siapa?
Allah yarham @osmera. Saya ulang Abah Rahim, Allah yarham @osmera. Itulah satu orang pelakon ya adikku ya, sekitar tahun 60-an. 60-an, sekitar 70-an, 80-an pun berlakon lagi. Orang pun segok sangat. Katanya sampai ke hujung hayat tak menikah. Ed Osmera kita ini meninggal di rumah abangnya di kat Batu Cave sana. Kat Batu Cave sana. Tetapi terkenal orang banyak zikir, banyak istighfar, banyak koreksi diri di hujung hayatnya. Dan pernah saya dengar katanya Allah yarham Ed Osmera kita ini sanggup letak sepasang batu nisan di depan rumahnya kah atau depan biliknya kah? Semata-mata nak teringat kepada mati adikku, nak teringat sangat kepada mati. Dan Nabi SAW sebut, akthiru min zikri hazimil lazat. Riwayat Abu Daud tu. Perbanyakkanlah kamu mengingati satu benda yang dang dia mari, bila dia mari, dia memutuskan kelazatan. Memutuskan kelazatan. Apa dia? Ya'nil mau, iaitulah mati. Iaitulah mati. Jadi sebab itulah kalau betul kita nak selalu menyentuh hati kita sendiri. Banyak kita bawa orang ke kubur, melawat kubur, tengok orang sakit. Ini menjadi satu manfaat besar pada kita. Kata ulama, apabila kamu bercakap tentang mati, kamu akan bercakap tentang 3 perkara. Tentang 3 perkara adikku. Pertama apa dia? Pertama kamu akan bercakap tentang bilakah nak mati. Kedua kat manakah nak tanam bila mati. Ketiga bagaimanakah nak mati seksa, nak mati macam mana. Ini 3 benda. Adik Siti saya kalau bercakap tentang mati, kata ulama ada 3 benda. Pertama, bila ya nak mati ni? Tu yang kita balik ke kampung hari raya, semayang raya di masjid Cikgu Ding. Semayang raya ni kita tahulah orang-orang keluar belaka nak semayang di masjid. Kadang-kadang orang-orang tua kita ingat tak ada dah, meninggal dah, tiba-tiba ada juga keluar dipapa oleh anak cucu, hantar ke masjid, duduk saf paling depan, awal mari masjid nak semayang raya. Maka kita balik jarang-jarang kampung ni, dah duduk Kuala Lumpur, duduk Bangi ni, bila tengok orang-orang tua ada lagi terkejut. Kita kata, Allah, Pok Mak Yatim ada lagi, Tok Ki Lambok ada lagi, Ida Jusuh, Pok Ko Pengah, Itih Drama mengajar Jawi, Isu Putih mengajar Quran, Tok Nda Esoh guru Quran, Malimah jual goreng pisang, Cik Mak Garang Padang, Iwa Mezoh tu imam kapung. Ni tuan-tuan tak kenal ni. Nama-nama yang saya sebut ni orang-orang tua kampung saya yang mati belaka dah. Biarlah saya sebut sebagai sentimental value bagi saya. Prof Azmi saya. Ni sentimental value saya lah, orang-orang kampung saya yang dah mati belaka dah. Nak kata apa dia? Kita tengok orang-orang tua ni ada lagi, kita kata bila je mereka ni nak mati? Bayangkan. Pertama bila sebut mati kita akan mikir bila ya, takkanlah panjang sangat umurnya ni contohnya. Itu dululah Prof. Sekarang ni kita dah sampai satu zaman kematian mengejut. Yang ramai mati, maaf sebut, orang muda macam kita. Orang muda macam kita. Ramai yang mati dulu berbanding orang-orang tua kita. Sebab tu kalau kita balik kampung sekarang, orang-orang tua tengok kita ada lagi, terkejut mereka. Awak ada lagi? Seolah-olah begitu. Anak khabar guana tu. Sekarang ni memang dah zaman terbalik kok dah. Orang muda mati dulu. So, pertama kata ulama, apabila sebut tentang tentangnya mati, kita akan berbincang tentang bila nak mati. Kedua kat mana. Kat mana nak mati ni dibincang orang dah adikku. Dibincang orang dah Haris. Dibincang orang dah Abang Rusdi. Dibincang orang, kadang-kadang kita wasiat anak kita kan, Mak, kalau ayah mati di Mekah, buat baliklah tanam di Semenyih. Astaghfirullahalazim. Bayang tuan, sampai suruh buat balik dari Mekah tanam Semenyih. Padahal kita berebut nak mati di Mekah, di tanah haram. Tapi soalnya apa dia? Orang dah bincang, dah mikir, dah atur,
Kak mana nak mati, tananglah ayah ni sebelah makam kubur mak kamu di bawah pokok duku tu, contohnya. Mana orang sudah bincang. Dan perkara ketiga yang kita akan bincang juga bila sebut mati, iaitulah bagaimana nak mati. Bagaimana nak mati, bagaimana. Sebab itu kata ulama, antara tiga benda ni, bila nak mati, kat mana nak mati, dan bagaimana nak mati, dua daripadanya kamu tak payah fikir sangat-sangat lah, kata ulama. Dua daripada tiga benda tadi tak payahlah kamu fikir sangat-sangat. Sebab apa? Sebab kamu tak ada pilihan kalau fikir pun. Apa dia? Bila nak mati. Bila nak mati ni kalau kita fikir sangat, bila. Adakah kita boleh buat pilihan bila nak mati? Tak ada. Kedua yang kita tak perlu fikir sangat pun, kat mana nak mati. Sebab kalau kita fikir pun kat mana, kat mana, rumah anak ke, nak mati kapung ke, nak mati sekian ke, kita tak ada pilihan. Melainkan orang hidup yang akan urus kita nak tanam di mana. Dalam 3 minggu sudah saya menguruskan mertua adik saya. Asalnya kita punya rancangan nak tanamlah di di perkuburan sebelah dengan isterinya. Mertua perempuan adik saya pun meninggal juga lebih dulu. Jadi ingat nak tanam sebelah-sebelah. Tiba-tiba tak jadi. Akhirnya tanam di Sungai Pusu Gombok sebelah UIA itu. Tu nak kata kat mana nak mati hanya bergantung kepada orang yang hidup yang menguruskan kita. Tetapi soal ketiga yang perlu kita fikir, apa dia Hafizi saya, Ustaz Hafizi, iaitulah bagaimana nak mati. Bagaimana nak mati ni adalah satu perkara yang mesti kita fikir. Dan bagaimana kita mati, esok Tok Fakih saya ditentukan bagaimana kita hidup hari ini. Mana kita mati esok bagaimana, dia bergantung kita hidup sekarang ke mana. Kalau kita suka sedekah, berkawan dengan orang baik-baik, tak nak balah dengan orang, memudahkan urusan, bercakap pun kita jaga hati orang sekian, kemudian kita pun tak nak sibuk benda-benda tak ada kaitan merugikan akhirat, mudah-mudahan mati baiklah kita. Tetapi kalau sebaliknya, wa na'uzubillah, minta jauh wang ya, minta jauh Kak Ramlah ya. Baik. Kak Ramlah kata mati. Satu, bila, betul, bila mati. Kedua, kat mana mati, betul. Ketiga, bagaimana nak mati, betul. Betul Kak Ramlah. Jadi atas dasar itu kita kena siapkan bekal sebelum mati kan Ustaz. Betul Tok Fakih. Tolong doakan saya juga Tok Fakih. Mudah-mudahan selamat berkat kita. Saudara-saudara sekalian, ingat tak? Orang pergi ke Mekah zaman dulu. Ni adik saya, adikku saya di Labuang ni tahulah cerita orang-orang lama ni. Orang pergi ke Mekah zaman dulu. Pergi Mekah zaman dulu ke mana? Naik kapal haji, kapal wap. Kapal tu banyak nama lah diberi. Kapal Angsung, kapal Kuala Lumpur, kapal Bunga Raya. Ni sejarah kapal haji. Saya tulis, saya catat sejarah ni tuan-tuan. Saya memang minat benda-benda sejarah ni. Maka orang pergi haji dulu, macam mana keadaannya? Hajatnya naik kapal haji memanglah tak tahulah boleh balik ke tidak. Sebab orang pergi haji dulu lama adikku. Lama Kak Ruzi dulu, Abang Barahim. Ya, bukan macam sekarang 9 jam, 10 jam, lama dulu berbulan-bulan. So mereka harap tak apalah kalau mati pun biar mati di Mekah. Dalam waktu buat haji ataupun mati tanah haram. Tetapi ada riwayat kata kadang-kadang dok sampai Mekah, naik kapal haji, berlepas di Pulau Pinang contohnya. Anak cucu pun atalah menangis masing-masing sebab tahu dah bila pergi ni balik ke tidak tak tahu, kerana haji orang dulu lama sangat. Maka menangis peluk anak cucu, cicit, cuik, capai lambai kita. Maka kemudian barulah belayar kapal tu. Belayar punya bawa bekal tong Sahara masing-masing. Ni orang-orang lama tahulah ni. Ya, tahulah ni, Prof Azmi tahulah ni. Bawa tong Sahara, ikan kering, bawang, beras, sebagainya. Apa jadi?
Masuk hari keempat belayar rasa panas, badan panas sangat, kepala ni rasa tekak pun panas. Dia kata nak demam mak aku ni. Maka dia pun makanlah ubat sikit, tak jadi. Telang kota pun tak jadi. Panas badan jaranglah badan kepala dengan air asam Jawa. Tak jadi juga Prof Hazmi Abang Rahim. Masa rasa pahit liur, tak ada selera sangat nak makan. Panas badan, sakit tekak, berasa geletik badan. Orang Terengganu ulu kata badannya mari berdenyur, nya mari geletik badan, berdenyur sekali. Kata buat apa aku ni tak sedap badan sangat ni. Selera pun tak ada ni. Maka nak buka selera, dia makannya laici teng kuning. Laici teng kuning tu. Ni orang-orang dulu tahulah. Kita demam kecil-kecil dulu Cikgu Din, baring antara lembek kabu. Kalau boleh makan laici teng kuning tu, oh besar sangat lah tu. Besar sangat bonda umi ya. Baik. Makan laici teng kuning tak jadi juga, tak kebah, tak masuk selera. Akhirnya hari kelima mati atas kapal haji. Okey, sini poinnya. Orang mati atas kapal haji dibuat macam mana oleh orang lain, oleh jemaah lain? Dipusing balik kapal tu untuk balik Pulau Pinang pula, nak tanang di pematang Jangguh Pulau Pinang? Tidak. Ke dibekukan molek-molek dengan air sejuk batu ke apa, biar sampai ke Mekah baru nak tanam di Maklak? Tidak juga. Lalu apa dia buat? Apa dia buat motor ligat? Apa dia buat? Katanya orang yang mati ketika nak pergi buat haji atas kapal haji akan dimandikan molek-molek, kemudian dikafankan. Kemudian diletakkan atas papang 2 keping dan kemudian diambil batu 2 biji, batu besar lah sebagai pemberat. Satu diikat di bahagian kepala, satu lagi diikat di bahagian kaki. Maka apa jadi mayat tadi yang sudah mandi, sudah kafan, sudah dibaring atas 2 papang, sudah diletak pemberat kepala dan kaki? Katanya dihulurkan perlahan-lahan ke dalam laut. Maknanya laut itu menjadi kuburnya bidadari bonda. Begitu juga Kak Ruzi, Cikgu Ding saya, rakan-rakan semua sekali, termasuk Mak Lokman, laici teng kuning betul. Orang-orang lama tahulah man. Maknanya dicampak ke dalam laut, ditanam, dikuburkan dalam laut. Itu pun orang-orang tua saya cerita, kadang tak sempat lagi sampai ke dasar laut, disambar ikan besar, dimakan mayat tu. Maka berkuburlah dia dalam laut. Sebab peristiwa kapal haji inilah Cikgu Din, adik Siti Safiah saya, Mama Tengku Haizang saya dan semua sahabat-sahabat yang ada pagi ini, kerana peristiwa kapal haji inilah ditanamnya orang dalam laut, terbit satu pantun orang-orang tua kita dulu. Terbit satu pantun orang-orang tua kita dulu. Apa disebut oleh orang tua kita dulu Cikgu Din? Kelip-kelip ku sangka api, kalau api mana dapurnya. Hilang gaib ku sangka mati, kalau mati manakah kuburnya. Ni dia. Ni pantung ni duduk sini. Duduk di sini. Jadi atas dasar itulah kita cakap tadi soal mati. Kita akan bercakap 3 perkara ini. Sebab tu kita berdoa, berpakat berdoa sahabat-sahabat kita semua sekali. Syahrul Nasaruddin, terima kasih ada dengan kita. Kita pakat berdoa. Berdoa apa? Ya Allah, selamatkanlah kami. Rahmatlah, mudahkanlah mati kami. Kesian belahlah pada kami. Kedua ibu bapa kami, anak cucu kami. Sahabat-sahabat kita semua ni. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita pun nak berhenti di sini saja. Kuliah ni sebenarnya tak boleh lama sangat. Kata guru saya, jangan mengajar lama, jangan berkuliah lama. Sebab kalau kita mengajar lama, berkuliah lama, jemaah mudah cedera parah ataupun jatuh sakit tu Cikgu Din ya. Jadi atas dasar itulah kita nak tamatkan kuliah kita. Kemudian kita nak tengok sikit komen-komentar daripada rakan-rakan kita itu. Boleh tanya soalan ke Ustaz? Sila Tok Fakir. Kalau kita bincang sikit sebanyak boleh, mudah-mudahan. Mazni, terima kasih ni. Alhamdulillah ni masuk sekali dengan kita pagi ni. Abang Rusdi Saad. Begitu juga Jak Kadir, alhamdulillah. Ya, saya nak tengok dulu rakan-rakan kita yang masuk pagi ni ya. Rakan-rakan kita yang masuk pagi ni, Kak Rozi,
sahabat saya daripada Indonesia, Naila, Lia, Ia pun ada, alhamdulillah. Syekh Zamri, Kak Sep, Syed Amran, Syed Ali, Muhammad Hafiq, adik Siti Kak Safiah, Dr. Safiah, Abel Rahim, Nuraini Haji Deraman, Wan Suryana, Prof Azmi, Kak Ramlah, Pak Cak pun ada hari ni. Begitu juga murid saya, murid setia saya Abdul Hakim bin Datuk Azam, terima kasih Kim. Zul Azhari, terima kasih Zul ya, daripada Bukit Mertajang. Sally, Abang Isa, begitu juga Nur Hayati Rojikan, Haris, Nandri Haris, Fathul Aziz daripada Dungun, teratak ngaji kita, terima kasih adik Fatul. Nur Hayati Rojikan, Musafir Senja, terima kasih Musafir. Isa Ishak, terima kasih. Begitu juga Kak Fikah, terima kasih Kak Fikah ya, Kak Fikah kita. Kemudian Cik Gudin, Kak Zabida Osman, salam kepada Abadin kita di rumah. Nur Hayati Rojikan, Lia Nur Fariza, terima kasih Fariza daripada Ainsdale ya, tengok daripada Ainsdale, tak jauh kita ni, daripada Bandar Baru Bangi. Begitu juga rakan-rakan yang lain. Awan Tanjak, guru saya ni tuan dalam bidang Tanjak, Prof Azmi, Abang Rusdi Saad. Begitu juga saudara Mak Salmi Sabeki, terima kasih Salmi. Rakan-rakan yang lain iaitulah Mama Tengku Haizan, terima kasih Ma. Salam ke Abah Ma. Mudah-mudahan bertemu kita Ma ya. Abang Rahim saya, Dr. Syahrizal daripada Columbia University, Columbia Hospital. Banyak kawan-kawan daripada Labuan, Sarawak, Sabah, Perlis. Ya Allah, alhamdulillah. Begitu juga adikku daripada Labuan ni, Izna Musyami, adik saya ni tuan. Liari daripada Johor, Azizah Zah, terima kasih Azizah. Juga rakan-rakan yang lain iaitulah Rusdi Saad, Bang Rusdi Saad, Muhammad Fizi, Muhammad Yusof, alhamdulillah, anak mufti Negeri Sembilan kita. Begitu juga Tok Fakih, terima kasih Tok Fakih. Kita nak tengok soalan Tok Fakih tu nanti di bawah sana. Begitu juga Motor Ligat daripada Telaga ni. Ni company Cik Guding ni. Bonda Umi, terima kasih Bonda Umi. Rakan-rakan yang lain yang sama kita, Mak Lokman, Laici Tank Kuning, betul, Bidadari Bonda. Rakan-rakan yang lain juga Syahrul Nasaruddin, Syed Amran, Syed Ali, Tok Fakir, Rusdi Saad, Mazni Mak Ramli, Zainul Akmawati daripada Kota Kemuning. Jak Kadir, adakah lagi kota sekarang? Ada Jak, insya-Allah ada. Syahrul Nasaruddin, Rokiah Muhammad, terima kasih ya. Begitu juga Musafir Senja, rakan-rakan lainnya iaitulah Abang Rusdi Datuk, nanti dah reda boleh turun Ipoh bagi ilmu kami sini insya-Allah. Abang Rusdi kita atur nanti mudah-mudahan. Azharani Azhar, terima kasih. Harun Nizam, begitu juga Azmi Abdul Rashid, terima kasih. Mariza, terima kasih ja. Pak Long, begitu juga rakan-rakan yang lain. Kita nak tengok soalan daripada Tok Fakih kita tadi. Kalau orang tak semayang, kata Tok Fakih ya, orang tak semayang tu tiba-tiba mana tadi tu soalan Tok Fakih kita. Allah Akbar, Tok Fakih punya soalan tadi. Tok Fakih, saya nak cari Tok Fakih. Mana soalan Tok Fakih kita tadi ya, Tok Fakih. Sambil-sambil cari ni. Tok Fakih, seseorang yang tak pernah semayang, tiba-tiba dia semayang, tapi tak tahu khusyuk ke tidak, adakah diterima Allah? Diterima Tok Fakih. Kita semayanglah. Soal khusyuk ni sebenarnya berkait dengan jiwa. Semakin bersih jiwa kita, semakin khusyuk kepada Allah. Tetapi semayang tu sendiri proses pembersihan yang berlaku kepada jiwa. Kita semayang, kita berkawan dengan orang soleh, mudah-mudahan selamat berkat kita hendaknya ya. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan bertemu lagi kita. Terima kasih Aizuddin Jayidin, begitu juga Azmi Abdul Rashid, Abang Rahim, rakan-rakan sekalian. Mudah-mudahan selamat berkat hendaknya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebelum itu saya terlupa. Saya nak ucapkan terima kasih rakan-rakan. Bila tengok live sebegini, ada yang datang hantar mic. Nak suruhnya ustaz mengajar, nak suruh tumpang berkat pahala, mari hantar mic. Abang Zul Azmi saya, terima kasih Abang Zul. Begitu juga tengok saya duduk saja-saja ni, takut tak ada apa nak teman makan, dia hantarnya kerepek, dia hantarnya air. Terima kasih Abang Syamsul Rau-Rau yang mengusahakan
apa ni perniagaan krepek sekarang. Tuan-tuan yang ada dalam ni jangan lupa nak krepek kita hubungi Abang Syamsul Rau-Rau. Abang Syamsul Rau-Rau akan selalu ada dengan kita. Just mesej Abang Syamsul buat penghantaran krepeknya. Baik. Saya berdoa selamat berkat hendaknya kita semua ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.